Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam siapa yang free tu boleh join saya live lah. Alright, saya tengah siapkan satu buku ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih guys. Siapa-siapa yang free tu bolehlah join saya live. Apa cerita guys? Kita punya politik, kita punya ekonomi sekarang apa cerita? Terima kasih semua yang masuk. Okey, apa khabar semua? Selamat malam. Okey. Terima kasih siapa yang masuk. Okey. Terima kasih. Okey guys, terbaru isu 600 bilion SPRM siasat peruntukan 92.5 bilion, 430 bilion bukan dana kerajaan. Ambil kau. Ambil kau. Sekarang ni ada pula lah, dalam 600 bilion tu 430 bilion tu bukan dana kerajaan, cuma 92.5 bilion sahaja adalah merupakan dana kerajaan. Waalaikumsalam Raja Nurul Mardiah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nasi kandak. Oh, nasi kandak kat mana ni? Wah, saya kalau dengar nasi kandak ni tak boleh tahan ni. Nasi kandak mana ni? Nasi kandak mana? Boleh story sikit? Okey, terima kasih guys. Kita tengok sekarang ni contohnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengesahkan sudah menerima butiran berhubung pecahan dana pakej rangsangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan pada 2020 dan 2021 berhubung pengurusan COVID-19 daripada Kementerian Kewangan. Siasatan kini terarah kepada 92.5 bilion menyebabkan Kandarudin di Subang Bestari. Oh, Subang Bestari jauh lah. Okey. Kalau dekat Johor ni dah lama saya kejar. Okey. Dekat Johor tak banyak lah pilihan nasi kandak, tapi ada lah. Okey, beberapa. Contohnya macam dekat tempat saya ni ada. Kalau tuan free tengok-tengok lah TikTok saya kalau nak tahu lebih lanjut nasi kandak saya. Okey, insyaAllah. Nasi kandak ML maju nanti saya follow Terima kasih nasi kandak. Terima kasih nasi kandak maju. Okey. Justru fokus siasatan sekarang terarah kepada 92.5 bilion. Okey. Jadi guys, kita bukan nak tuduh siapa-siapa lah kan. Cuma pada saya lah, jika ada berlaku sebarang ketidakcekapan. Oh, abang orang Johor Tapi ya, saya orang Johor. Okey, saya orang Johor. Okey, Rabu lalu Muhyiddin bersama Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin, Tengku Sri Zafrul dipanggil SPRM. Okey guys, kita bukan nak tuduh siapa-siapa lah, tapi pada saya lah, jika betul berlaku ketidakcekapan, berlaku penyelewangan, ini benda yang kita nak tahu guys sebenarnya Abang cuba buka cap nah. Okey. Itu adalah contoh lah So kita harap benda ni tak berlaku lah. Alright. Banyak tu guys. Kalau betul lah 92.5 bilion ni diseleweng, ini lagi besar daripada 2.6 bilion guys. Kan, betul tak? Ini lagi besar guys daripada 2.6 bilion. Akan tetapi, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Okey guys. Okey, jika ada apa-apa soalan ekonomi boleh tanya dekat situ. Saya merancang nak live sekejap je malam ni. Tengok-tengok apa berlaku kat sini. Okay. Alright. Saya sebenarnya tengah siapkan satu buku ni guys. Satu buku ekonomi ni yang mungkin saya akan keluarkan lah tak lama lagi. Buku ni saya tulis mengenai 7 isu ekonomi yang menghantui Malaysia yang kita mesti tahu lah. Okay. Antara isu-isu yang saya akan tulis dekat dalam buku ni ialah OPR, Overnight Policy Rate. Saya akan terangkan apa itu OPR. Kenapa OPR ni dia naik, kenapa OPR ni tu dia turun. Okey. Dia kata 90 bilion dana kerajaan kan, ya. Selebihnya tu adalah daripada EPF, daripada moratorium,
Okay. Jadi yang 90 bilion plus tu je daripada dana kerajaan. Okay. Jadi kita pun sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu guys, benda ni betul ke ia adalah satu penyelewengan ataupun dia bukan penyelewengan ke, tapi yang penting kita nak benda ni disiasat lah. Kita sebenarnya daripada setahun ke setahun kita tak lari dan tak lekang daripada duit cukai rakyat di seleweng ni lah kan. Jika betul tidak ada penyelewengan, okey tak apalah. Ada ke buku yang abang tulis dan dah publish? Ada. Dekat TikTok shop saya ada satu guys. Saya tak ada buku dia kat sini lah. Okey. Ada guys, ada satu buku yang saya tulis tu ialah 21 kunci membina tim lah. Nanti you tengok dekat TikTok shop saya. Okey, dekat situ saya ada tulis satu buku lah. Buku tu adalah, dia bukan nak kata saya ni sifu guys. Saya ni bukan sifu. Okey, saya ni siput. Tapi dalam buku tu saya lebih kepada experience sharing lah. Sebab saya bekerja pada masa tu and then saya membina perniagaan kecil-kecilan secara online lah daripada rumah. Dan kemudian saya tulis satu buku lah yang saya kongsikan pengalaman saya dalam membina perniagaan. Okey. Hai bang, BTC dah dam lagi kan? Kalau beli sekarang sesuai tak? Terpulang lah. Terpulang lah. Sebenarnya kan guys, kalau you all tengok kita sembang kripto sikit boleh guys? Boleh ke kalau kita sembang kripto sikit? Okey ke? Okey, sebenarnya kan guys, sekarang ni lah apa yang saya tengok pasaran kripto sekarang ni banyak dipengaruhi oleh satu orang sekarang tengah berada dalam keadaan yang ragu-ragu lah dalam market kripto sebenarnya. Sebab you all tahu kan sekarang ni SEC dengan Ripple, Securities Exchange Commission dengan Ripple tengah fight dekat mahkamah. Dan daripada berita-berita yang kita dengar, spekulasi-spekulasi yang kita dengar, mungkin Ripple akan kalah, mungkin Ripple akan menang. Kita tak tahu. Tapi ada banyak analis yang cakap takkanlah SEC akan kalah, betul tak? Takkan Securities Exchange Commission akan kalah. Dan kalau kata contohnya lah Ripple kalahan, dalam lawan SEC ni katalah Ripple kalah, dia akan ada downside effect yang sangat besar guys kepada kripto. Tak kira lah dia Bitcoin ke apa ke, dia akan, sebab saya takut kata contohlah you beli cryptocurrency tu sekarang, okey, dan kemudian isu FTX pun dah ngeri kan. Betul. Sekarang banyak ketidaktentuan guys dalam pasaran kripto. Okey. So kalau saya nak cakap dengan you, beli sekarang Bitcoin, tiba-tiba pula besok lusa Ripple kalah, nanti you tercedok. Kan? Saya tak nak macam tu lah guys. You buy at your own risk. Sebab saya tak nak recommend you beli sekarang, beli lusa, tak nak guys. Okay? So you buy at your own risk lah. Cuma saya boleh katakan banyak ketidakpastian dan ketidaktentuan dalam pasaran kripto sekarang ni. Dan ada juga beberapa penganalisis cryptocurrency yang cakap mungkin Ripple akan kalah. Okey, kalau Ripple menang, then memang you dapat buat duit gila-gila lah kalau kata you pemegang XRP kan. Tapi kalau kata Ripple kalah, memang you akan tercedok lah. Okey. Okey. Saham macam mana ya? Saya tak follow sangat saham lah. Itu kena tanya DDNK. Okey. Anggaran abang kos bantuan rakyat tu cecah 600 bilion ke? Kos bantuan rakyat, okey, dia yang 90 bilion tu daripada 600 bilion, 90 bilion lebih tu je duit kerajaan. Selebihnya bukan duit kerajaan. Selebihnya adalah daripada moratorium, daripada KWSP. Okey, dia gabungkan sekali, dia lamsam sekali lagi, dapatlah lamsamkan semua, dapatlah 600 bilion. Cuma yang daripada 600 bilion tu 90 bilion sahaja adalah daripada duit kerajaan, duit cukai rakyat lah, dibelanjakan. Itu yang dibelanjakan 90 bilion tu, kata SPRM ada tanda-tanda. Saya tak nak spekulate lah guys. Ini saya baca jugalah. Ada tanda-tanda bahawa berlaku penyalahgunaan dana. Okey. Saya bukan sokong mana-mana parti politik guys. Saya cuma membaca daripada laporan-laporan setakat ni lah. Okey. Kalau menang tu dia mula, kalau kalah tu dia nangis tubuh sekali, yes, betul. Kalau kalah memang you akan menangis lah. Okey.
So you buy at your own risk lah sekarang ni. Banyak ketidaktentuan guys dalam pasaran kripto sekarang ni. Okay. Dan hari tu saya baca ada satu mana Ripple punya kripto dipindahkan kepada mana dalam jumlah yang agak besar guys. Dan banyak ketidaktentuan lah. Kalau kita nak tunggukan kalau kita nak tunggulah balik bull market datang balik dekat pasaran kripto. Pasaran kripto sekarang ni menerima tekanan guys. Kalau kita nak tunggu balik lah pasaran kripto ni up balik, saya rasa mungkin dalam masa 2-3 tahun lagi lah. Kan? Selagi US meletakkan kadar bunga diorang, interest rate diorang pada Federal Reserve meletakkan kadar bunga diorang pada tahap yang agak tinggi guys, selagi itulah dia akan memberi tekanan kepada pasaran kripto ni. Pasaran kripto tak boleh naik guys. Kalau kata selagi Federal Reserve tak turunkan interest rate dekat US tu, pasaran kripto tak boleh naik. Okay? Jadi kita kena bear lah benda ni kan. Dan kalau nak tunggu kripto ni mengalami bull market semula macam yang dulu-dulu tu kan, macam beberapa tahun lepas tu, saya rasa mungkin dalam 2-3 tahun lagi guys. Okay, alright. Akan tetapi guys, saya nak buat satu baju ni guys, akan tetapi dan saya akan keluarkan lah baju akan tetapi tu. Saya harap you all support lah nanti okay. Perlu carakinkan. Okay. Bahasa sastra tu. Okay. Lepas tu dalam buku saya akan datang ni, saya akan ceritakan jugalah tentang KWSP, kenapa dia naik dan turun kan. Apakah kebaikan tentang KWSP ni, bagus ke KWSP ni kalau kita keluarkan selalu ke kan. Okay. Alright. Apa isu-isu yang berlaku. Okay. Itu saya akan apakah kesan pengeluaran KWSP ni kepada ekonomi. Ada orang tanya saya guys dulu, orang cakap, "Bang, abang ni buat teori ekonomi apa benda lah bang?" Bang, tengoklah tu dekat US mana ada KWSP bang kan. Sebab saya pernah buat satu video, orang cakap, "Bang, salah tu bang. Dekat Malaysia," saya cakap pada secara teorinya, saya pernah katakan bahawa salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan dalam paras inflasi kita ni adalah disebabkan oleh pengeluaran dalam KWSP. One of the factor guys Tapi ada orang cakap, "Bang, ini semua tak betul bang. Sebab dekat US mana ada KWSP bang. Dekat US tu inflasi gila. Tapi tak ada pun KWSP dekat US sana. Apa cerita?" Guys, you all kena faham dekat US memang tak ada KWSP guys. Tapi US pernah print 3 trilion duit pada 2020 guys. Okay, dia orang lambak kan duit ni, pump duit ke dalam ekonomi pada tahun 2020 sebanyak 3 trilion US dollar. Okay, jadi kesan dia sama je macam kita pump duit melalui KWSP. So that's why one of the reason lah yang saya percaya yang boleh menyebabkan kadar inflasi kita meningkat sekarang ni lah. Okay, bila publish tu bang, insyaAllah saya dalam proses ni, nanti saya akan edit balik, saya check balik, kalau dah keluar nanti saya akan beritahu lah. Okay, ada dekat saya punya TikTok shop. Tadi ada orang tanya saya ada buat satu video tadi guys, ada orang tanya saya, "Bang, macam mana nak jual buku dekat TikTok?" Okay guys, sebenarnya jual buku dekat TikTok ni dia agak susah sikit tau guys, baru saya tahu. Sebelum ni saya tak tahu. Okay, jual buku dekat TikTok ni sebenarnya susah guys Dia kena ada beberapa dokumen lah yang kita kena bagi dekat TikTok sebenarnya. Dan dokumen-dokumen tu agak leceh jugalah kan sebenarnya. Okay, kalau semua negara berpaksikan dolar, kalau USA print duit, siapa yang akan pantau bang? Okay, kalau negara semua berpaksikan dolar, kalau USA print duit, siapa yang akan pantau bang? Jawapannya tak ada siapa-siapa pantau. Suka hati dia. Okay, suka-suka hati tok nenek dia. Okay, tak ada pantau. Okay, so guys, you all tahu kan bahawa satu ketika dulu US dollar pernah diikat ataupun disandarkan duit dia dengan emas. You all tahu tak? Sebelum tahun 1970-an lah macam tu, US dollar pernah ditambat ataupun disandarkan dengan nilai emas. You all tahu tak cerita ni? Kemudian pada tahun 1970-an, Presiden Richard Nixon dia abandon ataupun dia keluar daripada sistem ni yang dinamakan sistem Bretton Woods. Okay,
Pada masa tu dia keluar daripada sistem Bretton Woods. Masalah bila sebuah negara ni, US ni, bila dia sandarkan duit dia kepada nilai emas, dia tak suka sebab dia tak boleh nak tambahkan kuantiti duit dia ni. Sebab pada masa tu kan US dah jadi currency denominated untuk petroleum kan, untuk negara-negara Arab sana jual minyak, trading minyak kan. Jadi dia untuk tujuan tu dia kena tambah duit dia. Tapi disebabkan emas ni dia tak boleh nak tambah dengan mendadak. That's why dia kena sistem Bretton Woods to collapse lah. Jadi selepas tahun 1970-an tu, USA ni dia suka-suka hati tok nenek dia boleh print duit sesuka hati. Dan guys nanti saya buat satu video lah saya akan tunjukkan you dekat carta satu keadaan yang sangat mengejutkan pada tahun 2020 macam mana US ni naikkan dia punya supply duit dia dengan print $3 trilion. Nanti saya tunjukkan dalam satu video pada tahun 2020. Okay, itu yang menyebabkan inflasi. Lepas tu US tak ada siapa-siapa pun nak pantau. Waalaikumsalam Maya, terima kasih. Okay, dokumen ISBN ke tak dia tak tunjuk. Dia dekat di TikTok ni, one of the documents yang dia nak adalah macam copyright lah, copyright. Kita punya copyright. Bang, possible ke Arab Saudi tak mahu dagangkan petroleum dengan dolar? Possible, tapi dia orang tak mahu nasib jadi macam Iraq lah. You tahu kan nasib Iraq, nasib Saddam Hussein. Saddam Hussein ni pada satu ketika dulu dia pernah cuba untuk menukar dia punya trading minyak dia dengan euro. Tapi kita tengoklah apa jadi pada Saddam Hussein pada waktu tu. Okay, Saddam Hussein digulingkan pada waktu tu. Disebabkan dia cuba tukarlah daripada dia akan cuba cari jalan lah untuk menjatuhkan negara tu guys. Itu US punya style lah kan. Alright, possible ke Arab Saudi mahu dagangkan tak mahu dagang, itulah. Tapi guys, kita kena tahu juga tau, macam Arab Saudi ni sebenarnya sekutu kuat US juga tau. Betul, saya cakap serius. Kalau you baca betul-betul, actually Arab Saudi ada kepentingan yang banyak tau pelaburan dekat US. Dia orang ni juga pemegang security. Security ni maksudnya pelaburan macam bond lah yang dikeluarkan oleh kerajaan US. Dia orang pegang banyak tau guys security ni. Jadi dia orang tak boleh nak lepaskan secara mendadak lah dia orang punya pegangan. Walaupun ada ura-ura yang mungkin Arab Saudi ni mungkin akan join BRICS, BRICS. Dia orang boleh google lah. Tapi kan saya tak yakin lah yang dia orang akan boleh join BRICS dalam masa terdekat. Saya tak tahu lah, mungkin 10 tahun akan datang, saya tak tahulah. Tapi dalam masa sekarang ni I don't think so lah yang Arab Saudi akan join BRICS. Okay, tapi kalau Arab Saudi join BRICS, memang dia akan betul-betul menggugat US dollar lah. Okay, tapi Rusia buat, takut US. Ya betul, Rusia buat lah. Alright, Rusia minyak dia bersandarkan US dollar ke bang? Rusia bersandarkan US dollar ke? Saya rasa iyalah. Petroleum kebanyakan dengan US dollar. Right? You boleh tengok lah. Kalau US cetak duit lebih, kenapa kita still nak percaya kat US? Depa tetap kaya, kita tetap miskin. Sebabnya adalah negara dia, mata wang diorang ni masih lagi kekal sebagai mata wang dunia. Itu je sebabnya. Dan saya percayalah, kalau kata satu hari nanti negara-negara, terutamanya negara-negara pengeluar petroleum dah tak menggunakan US dollar punya value akan drop lah. Okay, tuan kerja dalam ekonomi ke sekarang ni? Power betul? Tak adalah, saya tak power lah, saya membebel je tahu. Kerja saya suka bercakap dalam untuk ekonomi je. Okay, cerita Cina orang saja memang terbaru ni. Okay, alright, nanti saya cerita dekat video. Okay, itu adalah antaranya lah yang saya boleh kongsikan. Okay guys, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat situ. Okay, itu adalah antara yang saya akan tulis lah dekat dalam buku saya ni. Okay, okay guys, malam ni jangan lupa kita ada bola. Bola malam ni kan, Brazil lawan Croatia dan juga Argentina lawan Belanda. Okay, okay, emas atau kripto pada masa sekarang ni lebih baik pegang emas. Kalau tanya saya lah, emas atau kripto buat masa sekarang ni baik pegang emas.
Kalau tanya saya lah, if you ask me lah kan. Sebab dekat market kripto sekarang ni berlaku terlalu banyak ketidaktentuan. Emas dalam keadaan yang penuh dengan ketidaktentuan, dia lebih stable daripada kripto. Kalau tanya pandangan saya tapi jangan ambil saya punya ni sebagai financial advice pula. Okey. Tu pandangan peribadi lah, pandangan peribadi saya. Dalam keadaan ekonomi yang tidak tentu guys, emas lebih bagus kalau tanya saya lah. Walaupun kita boleh katakan emas pun punya value pun mungkin akan drop. Bukan nak kata emas, tapi dia tidaklah drop macam macam value crypto guys. Okay. Jadi dalam keadaan ekonomi yang tak pasti ni, emas adalah better untuk restore value. Untuk kita kekalkan kita punya wealth tu, emas lebih better kalau tanya saya lah. Okay. Betul ke yuan on the way akan jadi mata wang dunia? Mungkin sebab sekarang ni China tengah giat mengumpul emas. Kita kebanyakan negara sekarang ni diorang tertanya jugalah kenapa China sedang giat mengumpul emas sekarang ni. Jadi diorang mungkin akan sandarkan duit diorang dengan emas ke, ataupun diorang nak backing diorang punya digital money dengan emas ke, kita tak tahu. Okay. Itu kita kena tunggu dan lihat lah. Okay. Tu pasal Tun tak percaya pada kripto. Okay, mungkin. Tapi cuma itulah, kripto ni dia boleh invest. Cuma you kena berani lah. Tu je lah saya cakap lah. You kena berani lah. Kalau you tak berani, jangan main. Serius. Kalau kata you jenis orang yang tak berani rugi lah kan. Jenis orang yang tak berani rugi, saya nasihatkan jangan main kripto guys. Serius. Nanti you akan frust. Sebab yelah, mungkin you dah biasa invest dalam ASB, dalam fixed deposit, yang mana dalam investment yang baik, yang bukan baik lah, maksudnya yang low risk, risiko dia rendah macam ni, biasanya bila you invest you akan dapat pulangan kan. Tetapi bila you main kripto, you kena bersedia untuk rugi. Itu je lah. Itu je saya boleh cakap lah. Kalau kata you tak bersedia untuk buat investment dan rugi, saya nasihatkan jangan main kripto. Okay, sebab saya dah pernah tengok kawan saya betapa frustnya dia bila tertongging dia punya frust dia, bila dia rugi. Itu kita tak nak lah. Masa saya main kripto tu, saya start main kripto few years back tu, saya dah sediakan saya punya mindset. Kan? So mindset kena kuat lah. Kripto banyak manipulator, pump and dump, betul? Sebab tu saya cakap kripto ni dia adalah market yang tak stabil lah kan. Banyak risiko lah main kat kripto. Kalau kata you tak strong dari segi mental, better jangan lah. Itu nasihat saya lah. Better jangan lah kalau kata you tak strong dari segi mental lah. Okay. Okay guys, malam ni siapa minat bola malam ni, jangan lupa Brazil lawan Croatia, dan juga Argentina lawan Belanda. Okay. Alright. Kawan saya beli XRP all time high sebab FOMO. Lepas tu XRP drop terus. Apa jadi pada kawan awak tu, Zeus? Okay, adakah dia masih main kripto ataupun dia dah tobat? Okay. Bang, Malaysia dah sign CTTPA. Cuba huraikan bang. Okay, nanti saya huraikan dalam video. Dekat ni tak sempat. Okay, ready berapa yang sanggup rugi, betul. Okay. Trade bursa, saya tak main bursa. Itu kena tanya DDNK. Menangis bang, dia tobat terus. Kata kripto ni scam. Biasalah. Okay. Jangan main lah. Kalau kata you tak kuat mental, jangan main lah kripto guys. Jangan main. Serius saya cakap jangan main. Kripto ni you kena bersedia untuk rugi. Malaysia tak ada buat bond ke bang, offer ke negara luar? Ada. Okay. Dia kalau you tengok dekat Malaysia punya struktur hutang tu ada. Okay. Tak handsome tak apa, janji kaya. Okay. Ekonomi merudum ke tahun depan bang? Okay. Ekonomi merudum ke tahun depan tu, kalau kita tengok lah daripada laporan-laporan dan juga ramalan-ramalan daripada penganalisis ekonomi kan, pada tahun 2023 ni dikatakan bahawa negara-negara yang akan kena kesan yang kuat kemelesatan ekonomi global adalah negara-negara dekat Eropah, negara-negara dekat Europe guys. Okay.
Negara-negara ni lah pada tahun 2023 nanti dia akan terkena kesan yang sangat tinggi berbanding negara-negara dekat Asia ni. Kenapa negara-negara Eropah ni akan terkena kesan yang tinggi guys? Sebab sekarang ni dan juga pada tahun depan kita akan mengalami krisis tenaga. Okey? Krisis tenaga. Jadi dekat Eropah ni dia banyak menggunakan tenaga dan harga tenaga energy price sekarang ni sangat tinggi guys. Okey, jadi itu akan membuatkan negara-negara Eropah ni terkena tempias kuat untuk krisis ekonomi pada tahun 2023 nanti. Okey. Jadi macam itulah lebih kurang. Tapi untuk dekat Malaysia kita harap-haraplah kita tidaklah terkena tempias yang kuat daripada krisis ekonomi pada tahun depan ni. Kita doakanlah guys, okey. Okey. Kita doakanlah supaya kita tak kena tempias sangat daripada economic recession, global economic recession 2023. Dan bila kita katakan sebagai global economic recession guys, bukan bermakna dalam satu dunia ni semua negara kena, tak. Okey. Okay, ada negara yang kena, okey, tapi ada juga negara yang tak kena. Okey, bukan bermaksud bila kita katakan global economic recession tu satu pelusuk dunia ni kena. Okey. Okey, ada negara yang okey, ada negara yang kena teruk kan. Biasanya tak pernah lah dalam satu keadaan tu di mana satu dunia ni kena. 1998 giliran Asia, 2023 giliran Eropah pula rasa. Ya betul. Okey, kita harap-harapkan diorang lah kena. Kalau mereka kena tempias, siapa yang kena hujan? Kita macam kesannya tetap ada guys. Kesannya tetap ada pada kita. Cuma kita harapkan supaya kita tak kena severe impact lah daripada recession tu. Okay. Guys, apa pendapat abang tentang Noah Ibrahim dan impak terhadap ekonomi Malaysia? Ni soalan bagus. Saya nak jawab soalan ni. Nak dengar tak? Nak dengar tak? Noah Ibrahim, impak terhadap ekonomi Malaysia. Okay. Guys, saya ni bukan penyokong pada, macam saya cakap lah biasa je kan, saya bukan penyokong pada mana-mana parti politik pun guys. Tapi bila kita setuju ataupun tidak kepada seseorang pemimpin tu guys, kita kena tolak dan terima dia punya cara, dia punya prinsip. It's by prinsip. Bukan maksud kita kata seorang pemimpin tu bagus sampai bila-bila dia bagus. Ada banyak pemimpin yang kita tengok bila kuasa dia dah pegang terlalu lama, dia akan menjadi korup. Tapi saya harap benda tu tak berlaku pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim lah. Okay. Cuma saya fikirlah setakat ni apa yang saya nampak lah. Setakat ni. Okay. Saya tak tahu pada masa akan datang. Tapi setakat ni apa yang saya nampak adalah Anwar Ibrahim berani melakukan beberapa reform yang drastik. Okay. Yang drastik dan berani. Yang sebelum ni mungkin tak pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin dan Perdana Menteri kita yang terdahulu. Okay, jadi kita, pada saya lah setakat ni apa yang dia buat, contohnya macam dia potong gaji menteri 20%. Okay, dia buat banyaklah penjimatan, langkah-langkah penjimatan. Dia nak pulangkan balik kepada pesawah padi yang miskin kan. Guys, dalam kita punya, orang cakap ni, bila setakat ni apa yang dia buat tu saya rasa okey lah kan. Cuma dia perlu strong dan kita kena sebagai rakyat Malaysia, kita kena bagi dia masa guys. Okay. Kadang-kadang saya rasa macam sedih juga sebab ada orang yang semua yang Anwar buat tu salah. Okay. Semua yang tak boleh kita buat macam tu guys. Kita kena bagi dia masa. Okay. Kita kena bagi dia masa dan kita kena tengok setakat ni apa yang dia buat, saya puas hatilah kan. Saya puas hatilah. Okay, jom semua kita harap. Lagi satu guys, satu benda yang sering kali menghantui negara kita ni, kalau you all nak tahu, kita kena betulkan benda ni guys. Kita kena betulkan benda ni, iaitu penyelewengan dana. Benda ni kita kena betulkan. Terlalu banyak ketirisan dan juga kerugian yang kita hadapi daripada tahun ke setahun. Kalau you tengok macam laporan audit negara tu, ada je duit yang bocor guys. Kan? Jadi kalau kita tak boleh nak betulkan benda ni, benda asas ni kita tak boleh nak betulkan, susah guys kita nak pergi kepada benda-benda yang lebih besar. Dan untuk kita betulkan, untuk kita pergi bawa ekonomi kita ni maju ke depan, kita kena betulkan dari segi administration dan juga fiscal prudence ni. Jangan kurangkan kebocoran, mana satu yang kita boleh baiki, kita baiki. Okey, barulah kita boleh buat economic policy yang lebih strong.
Ini kalaulah kita punya duit bocor, macam mana kita nak melaksanakan dasar ekonomi? Betul tak guys? Dasar ekonomi ni pun memerlukan bajet. Jadi kita kena betulkan benda. Sebab saya selalu cakap macam kita boleh cakap polisi ekonomi monetary, polisi ekonomi fiskal, kan? Benda ni guys sebenarnya alat je, kan? Polisi ekonomi monetary, turunkan kadar bunga, naikkan kadar bunga, polisi ekonomi fiskal, bermain dengan cukai dan perbelanjaan kerajaan. Ini semua alat guys. Yang penting sekali, kita kena betulkan dulu kita punya basic, iaitu kita punya kedudukan kewangan kita kena baiki. Kurangkan kita punya kebocoran. Kan, saban tahun benda ni berlaku guys. Ini tak tahu lagi ni yang 90 bilion ni. Ini tak tahu lagi yang 90 bilion yang sedang disiasat tu. Itu tak tahu lagi guys. Macam mana? Betul ke duit tu diseleweng? Kalau kita harap lah, saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya harap duit tu tak diseleweng lah, kan? Tapi kalaulah you bayangkan kalaulah betul duit tu diseleweng, you bayangkan betapa hancurnya hati kita. Betul tak? Betapa hancurnya guys hati kita. Tapi saya harap duit tu tak diseleweng lah. Saya harap duit tu digunakan dengan betul lah semasa COVID dulu, kan? Kan? Alright. Bukan saya nak memihak kepada mana-mana parti politik ke kepemimpinan kan guys. Cuma kita dalam melangkah ke dalam yalah, macam saya pada buat satu video tu kan, kita nak masuk ke dalam sebuah negara yang berpendapatan tinggi semua ni kan. Okey, jadi basic ni, benda-benda basic ni kita kena betulkan dulu. Dan kita perlu ada seorang pemimpin yang ada political will yang tinggi. Okey. Rasanya tu Datuk Seri Sam dah jawab live video. Okey lah. Okey. Saya tak tengok apa dia jawab live FB. Alright. Jadi saya rasa benda-benda macam tu perlu dibetulkan lah, kan. Dan saya rasa sebab tu you tengok dalam TikTok saya cuba educate orang supaya kita jangan taksub kepada mana-mana pemimpin guys. Kita jangan taksub hanya kerana dia daripada parti politik ni kita macam ni, hanya tak guys. Pada saya the time has come for us to be what you call macam bipartisan ataupun cross border. Mana-mana orang yang betul kita support lah, macam Anthony Locke. Anthony Locke tak kisahlah dia daripada DAP ke, daripada PAS ke, kan. Kalau dia buat benda yang betul, kita sokong lah. Kita sebagai seorang rakyat Malaysia, kita patut memberikan sokongan moral lah kepada pemimpin-pemimpin macam ni, kan. Jangan naik sangat bang, rugi naik gaji USD. Okey. Ada apa-apa lagi guys soalan? Okey. Mau rapihan raya je tu mungkin lah. Mungkin. Alright. Jadi guys, pada saya lah, kalau you all nak tahu sebenarnya kita dah mula ketinggalan tau. Even dengan Indonesia, tahu tak? Kalau you, nantilah saya buat satu video lah. You tengok dari segi comparison dari segi economic growth antara Malaysia dan Indonesia, Malaysia mula ketinggalan guys. Seriously, saya cakap dengan you all. Kalau you tengok dia punya chart tu, you akan nampak Malaysia dengan Indonesia kita mula ketinggalan. You nak ke satu hari nanti kita, orang Malaysia, rakyat Malaysia bekerja pula dekat Indonesia? Kan? But I said, it's not impossible guys. It's not, bukan satu benda yang impossible. It might happen. Okay. Dan kalau kita tengok kenapa kita tak boleh nak bergerak ke depan guys sebab itulah kita banyak sangat bermain politik. Negara kita banyak sangat bermain politik. Yang ni nak menjatuhkan ni, yang ni nak menjatuhkan ni, baru tubuh kerajaan nak jatuhkan. Kan? Baru tubuh kerajaan nak jatuhkan. Kan? Malu guys dengan Indonesia. Kan? Aduh, kan? Dah sampai masa lah guys. Kita kata contohlah, saya bukan nak cakap saya sokong PKR ke, PH ke, kan, ataupun PAS ke, ataupun Bersatu ke, tak guys. Tapi bagi saya lah, kalau siapa-siapa pun dilantik menjadi PM pun, akan tetap kita tidak akan dapat melantik seorang PM yang boleh puaskan hati semua orang. Betul tak guys? Cuba you fikir. Katalah contohnya kan, Anwar tak jadi PM, Muhyiddin jadi PM. Penyokong PH tak puas hati. Okay? Kalau kata Muhyiddin jadi, Anwar jadi PM, penyokong PM tak puas hati. Kita tidak akan boleh dapat satu PM yang boleh membuatkan semua orang suka. Tetapi
Bila keputusan dah dibuat, contohnya macam ke bawah duli yang memulai yang di Pertuan Agong dah melantik PM, it's time to move on. It's time to move on, guys. Jadi kita tak boleh nak terikat dengan benda-benda lagi, sebab kalau kita tengok dari segi competitiveness kita dah ketinggalan, guys. Indonesia lagi bagus sekarang ni. Diorang lagi dapat menarik pelabur luar tau daripada kita. Kan? Jadi kita kena stop doing this. Dan saya secara prinsipnya, that's why secara prinsipnya saya tidak sokong dengan mana-mana gerakan yang nak menggulingkan kerajaan. Bukan sebab saya sokong Pakatan ke PH ke, tak guys. Tapi saya tak suka tengok benda macam tu berlaku dekat negara kita lah. Because it's time to move on. And bagi golongan pembangkang yang dah decided untuk jadi pembangkang, kita nak tengok pula golongan-golongan pembangkang ni memainkan peranan yang cukup bagus dekat parlimen. Kita nak diorang ni menjadi check and balance, jalankan tugas sebagai pembangkang. Tapi at the end of the day, sama ada pembangkang ke, sama ada kerajaan ke, sama ada rakyat Malaysia ke, all of us wanted this country to move forward. Kan? Kita nak semua, kita daripada pembangkang ke, kita daripada kerajaan ke, kita daripada rakyat biasa marhain ke, kita nak this country, we have the same objective. Kita nak melihat this country move forward. That's all. Tak kira lah kau pembangkang ke, kan? We want this country to move forward. So, that's why saya kecewa lah ada macam gerakan-gerakan tertentu yang nak menggulingkan kerajaan. For what, guys? Macam ni macam mana kita nak move forward? You bayangkan kalaulah kerajaan baru telah terbentuk, selepas beberapa bulan kerajaan tu tumbang. Dan macam mana? Kan? Jadi, susahlah kan. So kita tengoklah negara-negara macam Vietnam dah maju dah mula dah contohnya macam memperbaiki kedudukan diorang dari segi competitiveness diorang dengan Indonesia. Diorang punya economic growth semakin baik, lebih baik daripada Malaysia tu, guys. Jangan main-main jangan main-main. You nak ke satu hari nanti orang Malaysia pula kerja dekat Indon, kan? So kita tak naklah benda macam tu, kan? Alright. Nak naikkanlah negara kita cukup-cukup lah. Dulu negara kita kena kutuk dengan orang luar. Betul. Betul, guys. Betul saya cakap. Okay. So dulu Malaysia kita pernah berada di satu level di mana kita dikenali sebagai dengan benda-benda negatif. Cukuplah, kan? Cukuplah. Even Vietnam pun jauh, betul. Kita kan Asian Tiger. Ya, betul. Asian Tiger Asian Tiger. You tahu tak, dalam sejarah ekonomi Malaysia ni, saya nak cerita sikit lah pasal Asian Tiger. Boleh? Boleh, guys. Saya nak cerita pasal Asian Tiger. Mungkin yang you all yang muda-muda ni, mungkin you tak begitu familiar lah dengan terms Asian Tiger ni. Dalam sejarah ekonomi Malaysia satu jangka masa yang mana ekonomi negara kita mengalami pertumbuhan yang power boleh kata power tahap international lah adalah pada sekitar tahun 1990-an. 1990-an kita mengalami satu fasa di mana ekonomi kita bergerak dengan pantas pada masa tu. Kita dapat GDP annual growth 7%, 8%, 9%, 10%. Lebih kurang macam tu lah. Dan di situlah datangnya idea bila kata pemimpin kita, contohnya macam masa tu Tuan Mahathir, dia nampak tau, okay, kita boleh achieve 7%. Kita boleh achieve 8%, 9%, 10% dalam satu tahun untuk economic growth. Kalaulah benda ni berterusan, maksudnya pada tahun 2020 kita dah patut jadi negara maju. Akan tetapi pada tahun 1997, 1998 kita terkena kemelezatan ekonomi. Itu yang menyebabkan kita punya rancangan untuk jadi negara maju pada tahun 2020 terbantut. Tapi pada sekitar tahun 1990-an tu, kita antara negara dekat dunia ni yang menjadi contoh. Kenapa? Dan negara-negara barat pada masa tu mengkaji tau negara kita. Diorang mengkaji negara kita. Kenapa Malaysia boleh ada pertumbuhan ekonomi yang sangat power? Di samping Asian Tiger, kita dikenal sebagai Southeast Asian Miracle. Southeast Asian Miracle. Sebab
tak masuk akal tau sebuah negara develop macam developing negara membangun macam kita pada masa tu achieve that kind of economic growth. Kan? Tu sebab Tun buat kapsul. Yelah. Itulah sebab dia buat kapsul tahun 2020. Tapi kita tahulah apa jadi pada wawasan 2020. Ya guys pada tahun 2020 kita gagal untuk menjadi sebuah negara maju. Okey. Dan salah satu punca kepada kegagalan tu adalah disebabkan oleh kemelesetan ekonomi pada tahun 1997-98. Selepas tahun 1997-98 tu, term Asian Tiger tu dah tak ada guys. Sebab pada masa selepas tu je kita punya economic growth tu dalam lebih kurang 3-4%, 5% ke macam tu. Dah tak boleh dah dapat 7-8-9%. Okay. Ada recommendation book tak untuk tahu lebih ekonomi Malaysia dan dunia? Ada guys, tapi buku saya tu dalam bahasa Inggeris lah. Okay, ada. Ada guys, okay. Tapi buku tu ada, nanti saya carilah bukunya yang saya boleh recommend lah untuk kita faham ekonomi Malaysia dan dunia ni. Tapi buku tu dalam bahasa Inggeris lah. Tuan, ada tips bina networking dalam bisnes tak? Thank you. Tips bisnes ni, tip bina networking ni ada sebenarnya guys. Okay, saya ada ceritakan lah dalam buku 21 kunci tu. Sebenarnya lah, saya cerita sikit lah pasal kisah saya berniaga kecil-kecilan online guys. Sebenarnya kalau saya nak cakap pasal berniaga online lah saya ni bukannya dibesarkan ataupun dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berniaga guys. Tak. Okay, saya adalah dilahirkan daripada sebuah keluarga yang of course lah yang agak miskin lah kan. Tapi saya percaya pada masa tu bahawa satu-satunya saya untuk keluar daripada vicious circle of poverty, kemiskinan ni, saya duduk kat kampung, kat Ceruk kan. Satu-satunya untuk keluar daripada vicious circle of poverty ataupun kitaran kemiskinan yang kejam adalah melalui education, pendidikan. That's why saya start belajar betul-betul. Okay, kemudian saya belajar dapat degree, dapat master kan. Dan saya belajar dekat corporate level. Saya memang bukan seorang yang ada mentality berniaga. Tapi mentaliti berniaga ni, idea untuk berniaga mula datang pada sekitar 6 tahun lepas ke macam tu lah. Dan buat secara sambilan je guys, bukannya secara full time. Buat secara sambilan. Dan kemudian pada masa tu sebenarnya adalah kisah anak saya, dia ada masalah pernafasan, dia batuk, dan anak saya tu dia ada masalah pernafasan. Dia memang setiap bulan ambil nap. Kemudian saya jumpalah satu produk ni yang mana bila sapu dekat dia kira kenalah dengan dia kan. Kemudian sejak daripada tu saya start berniagalah produk tu. Saya jual dan tim saya berkembang. Bila kita kembangkan pasukan ni sebenarnya sometimes at some points kita kena jumpa dia orang, kita kena buat networking and kita bagi appreciation pada dia orang. Saya banyak macam at the first stage of saya punya business tu, banyak saya allocate duit untuk saya pulangkan balik kepada dia orang. Contohnya macam diorang bila boleh buat sales, buat result tu, saya akan pulangkan balik lah kepada diorang. Dan kita jumpa diorang, buat satu sesi networking, kita buat coaching kan. Macam tu lah, itu banyak lah. Okay, itu panjang lah guys sebenarnya cerita tu. Okay. Berapa umur abang? 40 lebih. Okay. Itulah guys, panjang lah guys kalau saya nak cerita dalam live saya ni. Mungkin siapa-siapa yang masih belum dapatkan buku saya dekat TikTok Shop tu, ada satu buku lah. Itu buku tu guys, 21 kunci membina tim tu. Itu buku real experience saya guys. Itu adalah satu buku real experience. Saya bukan sifu marketing, saya tak ajar bisnes semua, tapi saya sharekan saya punya experience lah. Dan buku tu lepas ni saya dah tak print lagi guys. Itu last batch lah. Kalau habis lah. Ada orang cakap, bang buatlah dalam bentuk ebook ke apa. Tu saya tak nak buat. Saya sengaja tak nak buat. Sebab saya ada pengalaman yang tak begitu baik lah dalam ebook ni kan. Saya memang print buku tu dan memang limited je guys. Kalau habis lah. Lepas tu saya dah tak sambung lagi. Okay. Abang patut jadi senator, jadi Rafizi baru padu. Kena tag TikTok Anwar Ibrahim lah kat sini. Mana tahu dia berkenan nak ambil saya jadi senator. Right. Okay.
Harga buku tu kan, harga buku tu dalam lebih kurang RM30 je guys. RM30. Lepas tu buku tu kalau kata you first time buyer dekat TikTok, you boleh dapatkan dalam RM20. Dia ada diskaun. Diskaun RM10. Okay, so you boleh dapatkan dalam RM20 je lah kalau kata you first time buyer lah dekat TikTok shop kan. Tapi buku tu dalam RM30 je, tak mahal pun. Okay. Okay guys, macam okay, malam ni jangan lupa siapa peminat bola siapa peminat bola kat sini, mungkin pukul 3 pagi nanti Argentina akan lawan Belanda. Kepada anda yang minat bola, jangan lupa tengok bola sebab mungkin ini adalah kali terakhir Lionel Messi main dekat World Cup. Kalau kata Argentina kalah, this is maybe the last time Lionel Messi akan bermain untuk World Cup. Lepas ni kita dah tak nampak lagi kelibat Messi dalam World Cup. Jadi make sure kepada peminat bola, pukul 3 pagi nanti anda kena tengoklah bola tu, okey? Ada contoh buku tak bang? Nak tengok muka depan. Alamak, saya tak ada contoh lah sekarang ni. Nanti lepas end live ni you boleh tengok dekat saya punya TikTok shop. Dekat situ ada. Ataupun ada video saya yang saya buat tadi you boleh tengok video tu, dekat situ saya ada pin buku tu. Tak adalah guys, saya tak ada kat sini pula buku tu. Sebab tadi ada saya simpan dekat sini tadi, tapi tadi ada orang beli kan, jadi saya bagilah dia, orang nak beli. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang kepada siapa yang join saya punya live pada malam ni. Okay, insyaAllah mungkin saya akan cuba live lebih kerap lah untuk berdiskusi dengan anda semua. Kepada anda yang belum follow TikTok saya, harap-harap anda sudi-sudikan lah follow TikTok saya. Dekat sini saya banyak fokus kepada persoalan-persoalan ekonomi. Okay guys, terima kasih Apex Sale Shop send nasi lemak 3. Terima kasih Apex Sale Shop. Okay, waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih semua guys yang join saya punya live pada malam ni. Jumpa lagi you all dalam sesi live yang akan datang. Okay, assalamualaikum.